kita dalam Malaysia ni, yelah bagi anak-anak muda yang bercita-cita tinggi dan sebagainya, mesti dia dah tahu aim nak jadi apa. Tapi kalau anda nak cari ruang kerjaya yang lain daripada lain, yang awak seorang je yang ada khususan tersebut, mungkin ini antara topik yang sangat sesuai untuk anda. Ya, ada juga di antara kita yang waktu sekolah tu belajar lain, waktu diploma ambil lain, degree ambil lain, kerja lain. Awak dulu ambil belajar ambil apa? Okey. Minat jadi penyampai radio. Okey. Masa sekolah, sekolah minat nak jadi penyampai radio tapi belajar IT. Belajar IT. Awak serius lah. IT. Tapi muka IT. Tapi itu kau cakap minat kan? Nampak saya kerjaya sekarang macam mana? Jadi walaupun saya diploma dalam bidang teknologi maklumat, tetapi disebabkan saya minat kerjaya sebagai penyampai radio tau, bukan mencari TV. Saya dah pun berada dalam industri ini. Alhamdulillah. Nampak tak, walaupun yalah kita ambil lain, tapi tetap juga kita kejar kejayaan kita. Tapi kejayaan yang kita nak bawakan ini adalah kejayaan unik. Betul? Ini antaranya kita akan terus membincangkan bersama kita di studio. Kita ada Encik Nur Amin Nur Azmi, pegawai aktuari. Assalamualaikum. Dan juga Puan Nur Izzati Miur Samsudin, penterjemah buku Braille. Hai. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Selamat Raya. Selamat Raya. Tengah berdegup jantung. Jangan. Tak apa. Kali ni kita santai saja. Kita tak kenal antara kejayaan yang sangat hebat ni. Dan juga bersama kita di menerusi panggilan video pun ada juga Encik Muhammad Amirul Aiman Ahmad Johari, iaitu seorang pakar palinologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih jauh dari Penang. Okey. Jadi sebagai pemula kita nak tanya kepada Cik Nur Amin sendirilah kan. Jarang kita dengar ni kejaya sebagai aktuari ni kan. Jadi sebagai intronya, permulaannya mungkin boleh kongsikan dahulunya waktu zaman sekolah tu memang kata orang tu dah memang target ke ataupun tahu tentang kerjaya ini apabila kita dah dewasa, dah ada dapat pendidikan, barulah kita nak mengejar kerjaya ini. Cerita sikit macam mana boleh meminati kejayaan ni? Saya pun daripada awal pun daripada kecil memang tak tahu actuary itu apa. Itu pun dah dalam 20 tahun yang lepas. Jadi sekarang pun actuary ni jarang orang dengar. Dia pekerjaan dia lebih kepada pengurusan risiko. Pengurusan risiko dan juga untuk memahami apakah risiko-risiko dalam kewangan dengan menggunakan matematik dan statistik. So dia mesti menggunakan pakar dalam analisa, pakar dalam matematik. Kalau pakar Admaths tu, Admaths tu memang orang Admaths biasa suka ambil actuary. Jadi dia pun lebih kepada meramal juga. Dia suka meramal, mengira untuk apa yang akan berlaku menggunakan data. Jadi lebih macam saya sebut ahli nujum moden. Bukan ahli nujum empat belalang. Bukan ahli nujum empat belalang. Dia ahli nujum moden sebab dia menggunakan data untuk mengira apa yang terjadi masa depan. Jadi actuary ni pun kat Malaysia pun memang tak ramai. Saya pada Persatuan Actuary Malaysia. Dan daripada situ ada cuma dalam 1,000 lebih ahli actuary yang bekerja dalam profession actuary. Dan daripada situ fellow ataupun actuary yang bertauliah. Actuary bertauliah ni hanya dalam 200 orang. Seluruh Malaysia. Jadi actuary bertauliah ni perlukan mengambil peperiksaan yang banyak, yang susah dan mengambil masa bertahun-tahun. Jadi dia kena bekerja, dia kena belajar sendiri dan dia kena ambil peperiksaan. Jadi peperiksaan tu sampai 15 peperiksaan. Jadi ada sampai banyak peperiksaan dia kena ambil sendiri dan dia kena belajar dengan penuh disiplin. Jadi ramai yang tak habis. Tapi dia masih lagi boleh bekerja dalam profession tu. Cuma dia tidak dapat tauliah actuary. Sebab Bank Negara memerlukan actuary yang bertauliah. Menjadi actuary yang bertauliah untuk dia mengawal risiko untuk syarikat insurans dan takaful. Ini pekerjaan yang saya rasa sangat khusus, sangat tinggi kepakarannya dan boleh mencecah segala jenis bidang juga ya, memberikan servis tersebut. Tak tahu nak tanya gaji, jurang pendapatan tu. Kita atas satu persatu untuk kita dapat jelas ya berapa rare dan berharganya. Kejaya dia. Untuk seorang actuary yang bertauliah yang dah fully qualified, dah ada paper, dah ada peperiksaan yang lengkap semua. Gaji paling kurang sekarang 15,000. Paling kurang. Minimum. Minimum. Berbaloi 15 peperiksaan. Betul. Berbaloi. Dan boleh hingga sampai 40,000, 50,000 mengikut kepada pengalaman bekerja, mengikut kepada bidang, mengikut kepada contoh jawatan juga. Dan itu adalah dia punya jurang lah. Jadi ramai yang minat masuk, tapi ramai yang kecundang.
Kecundang. Okey. Saya pun saya pun peperiksaan saya terakhir. Saya gagal 3 kali. Okey. So dia repeat lah. Ambil gagal kena repeat. Ambil banyak kali sampai dah menangis sampai dah. Sebab biasanya budak actually ni yang ambil actually ni orang pandai. Bila gagal tu dia tak biasa. Okey. Tak apa, nanti kita nak tanyakan kepada Cik Amin sendirilah kan, kalau anda kata kalau kita berminat apa khususan yang harus kita belajar nanti, dan nak tanyalah antara cabaran-cabarannya yang lain kan. Okey, kita nak tanya kepada Puan Nur Izzati pula sebagai penterjemah buku Braille ni. Apa yang boleh dikongsikan tentang kerjaya penterjemah Braille ni? Okey, sebelum tu terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada MHI TV3. Terima kasih kerana menjemput saya ke program pada hari ini. Okey, kerjaya sebagai actually saya tak tahulah nak kata bolehlah kita definisikan sebagai kerjaya. Tetapi penterjemah ini biasanya kita dengar kita menterjemahkan bahasa. Misalnya daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dan sebaliknya, dan mungkin bahasa Inggeris ke Mandarin dan sebaliknya, dan banyak bahasa-bahasa lain. Tapi untuk tugasan saya di Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, saya perlu menterjemahkan tulisan daripada tulisan biasa kepada tulisan Braille. Objektifnya adalah untuk memenuhi keperluan individu cacat penglihatan untuk akses kepada bahan bacaan. Jadi ini sangat penting ya, untuk kita melahirkan golongan OKU penglihatan yang maju dalam bidang pendidikan mereka. Salah satu aspek mereka perlu adanya bahan bacaan. Jadi daripada peringkat awal lagi, daripada tadika maybe atau di bangku sekolah dan seterusnya ke sekolah menengah dan peringkat universiti dan alam pekerjaan, kita harus menggilap individu cacat penglihatan ini untuk menulis, membaca dan mengira lah. Maksudnya untuk menguasai kemahiran literasi mereka. Dan Puan Izzati juga ada menerbitkan buku-buku ini, yang buku teks di antaranya buku untuk pembelajaran mereka ya. Dan ini merangkumi segala asas yang diperlukan untuk bacaan dan pemahaman. Adakah sukar sebenarnya untuk menterjemah dari buku ke Braille? Adakah satu perkara yang susah atau tidak? Okey, secara asasnya kita cuba sehabis baik untuk menterjemahkan buku teks daripada tulisan biasa ke tulisan Braille, untuk kita cuba menyamai kandungan yang ada dalam buku teks tu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya terdapat gambar rajah, ikon-ikon, jadi kita harus terjemahkannya ke dalam bentuk perkataan bagi membolehkan murid-murid berkeperluan khas ini memahami ataupun mereka tidak ketinggalan apabila mereka adanya proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Jadi mudah juga untuk cikgu-cikgu untuk mengajar mereka seperti mana murid-murid arus perdana. Jadi katanya kesukaran itu dari segi penyediaan gambar-gambar, dan ada gambar-gambar tertentu yang kita perlu terangkan. Tidak semua gambar kita boleh lukis dalam bentuk gambar rajah timbul, tapi ada gambar-gambar tertentu yang kita perlu memberi penerangan secara lebih terperinci, dan ini kita dipandu oleh guru-guru yang mahirlah dalam konteks murid-murid itu sendiri. Saya nak tanya sikitlah kepada Puan Izzati, sebab sekarang ini kan kita mengejar teknologi kan. Jadi kalau ikutkan sekarang ni pun macam kita pun apa-apa bergantung kepada kemudahan internet, teknologi. Jadi masih relevan lagikah untuk para mereka ini menggunakan buku Braille ni sebagai pembacaan ataupun sebagai pemahaman untuk mereka? Okey. Saya rasa individu cacat penglihatan dengan teknologi tidak dapat dipisahkan. Tetapi dalam konteks buku ini, di sekolah kita masih lagi menggunakan pengajaran dan pembelajaran secara fizikal. Jadi kita perlu menjadikan buku teks untuk mereka secara fizikal. Dan ya, saya tidak menolak kemungkinan selepas ini kita akan ada buku digital. Tetapi yang menjadi cabaran buat kami adalah mungkin cabaran kepada mereka yang bertanggungjawab untuk membangunkan buku-buku digital ini. Harus diingat bahawa ianya haruslah bersifat access for all. Bukan akses kepada golongan majoriti seperti murid-murid arus perdana yang boleh melihat, tetapi juga akses kepada mereka yang mempunyai ketidakupayaan cetak.
kalau kita tuan dan perempuan nak tahu, ada juga dalam kalangan kita yang mereka boleh baca buku bercetak, tapi dalam keadaan tangan mereka yang kudung, dalam keadaan jari mereka yang sukar untuk mengelak dari satu halaman ke satu halaman. Mungkin mereka memerlukan satu format lain dalam bentuk audio untuk mereka mengakses bahan bacaan tersebut. Jadi itu kita punya matlamat akhir dia adalah untuk memastikan bahawa kumpulan sastra kita boleh membaca. Cukup hebat sekali dan cukup besar tanggungjawabnya itu untuk memastikan tiada siapa satu pelajar pun yang tertinggal. Dan kita ingin juga melihatkan apakah sebenarnya kerjaya sebagai seorang pakar palinologi. Encik Amirul yang bersama kita menerusi panggilan video. Mungkin bagi cerita kat kita sikit apakah yang perlu kita faham tentang kerjaya Encik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Ai. Pertama izin ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi berkenaan palinologi ini. Saya rasa memang bila sebut di mana-mana saja palinologi ini orang memang tak tahu, tak pernah dengar. Kalau macam aktuari tadi ada sekurang-kurangnya 1,000 orang, kita dekat Malaysia kita cuma ada kurang 10 orang sahaja. Wow, serius? Bidang palinologi. Ya. Kita memang tak ramai. Dan kalau boleh saya ceritakan sedikitlah berkenaan palinologi ini sebenarnya. Perkataan palinologi ini sebenarnya dia baru lagi. Kita boleh katakan dia satu bidang yang baru saja emerge, baru saja muncul sekitar tahun 1940-an. Tetapi kajian berkenaan palinologi ini sebenarnya dah bermula sekitar tahun 1890-an. Cuma termnya telah di-coin atau telah dimulakan 1940-an, jadi masih dikira sebagai satu bidang yang moden jugalah. So, macam palinologi ni utama dia adalah pollen. Sebenarnya pollen ni ada dekat sekitar kita je. Cuma kita tak nampak. Kita boleh panggil dia ubiquitous, ada di mana-mana. Dia tidak seperti bahagian tumbuhan yang lain. Kita boleh jumpa pollen dalam tanah, dalam batu, permukaan air, di udara, kawasan dalam rumah, luar rumah. Dan ada juga pollen-pollen ni yang boleh masuk dalam kita punya saluran hidung, mulut sampai ke saluran pencernaan kita. Tapi kita memang tak sedar. Okey. Jadi bagi palinologi ni apa yang Encik lakukan adalah untuk membantu sesetengah bidang ke, contohnya pertanian, perubatan ke bagaimana? Apakah sebenarnya yang dilakukan dalam pengkajian tentang pollen ni? Dia menjurus ke bidang mana sebenarnya? Sebenarnya palinologi ni dia sangat meluas. Dia boleh masuk dalam bidang botani, boleh masuk dalam bidang geologi, industri minyak, kajian madu, forensik sekalipun juga melibatkan kajian palinologi. Mungkin saya boleh terangkan sedikitlah berkenaan dari segi aspek botani, iaitu kita mengkaji hubungan tumbuhan dan juga evolusi tumbuhan. Dalam geologi kita gunakan fosil, pollen yang kita jumpa dalam tanah untuk kita kaji keadaan vegetation masa lampau macam mana, persekitaran masa lampau itu macam mana, apa yang menyebabkan berlakunya perubahan cuaca kepada kita punya keadaan alam sekitar sekarang. Dan juga dari segi industri minyak lebih kepada cari gali dan juga potensi eksplorasi minyak dan juga gas. Kalau dari segi kita kata alergi lah ataupun madu kan, biasanya kita tahu madu, ramai orang konsum madu, tapi orang tak tahu dalam madu tu sebenarnya datang dari tumbuhan apa. Ada orang mungkin alergik dengan sesetengah madu, tetapi bila beli kita tak tahu kandungan madu tu dari pokok apa. Jadi bila dia konsum madu tu dia ingat dia alah kepada madu, tapi sebenarnya dia alah kepada setengah tumbuhan ada dalam madu tersebut. Cara Cik Amirul berkata-kata, bercakap, umpama seperti Cik Amirul begitu cintakan tentang kerjaya Cik Amirul ni. Memang suka sangatlah dengan kerjaya ni. Saya nak tanya tentang suka atau tidak ni. Adakah kerjaya ini Cik Amirul dah dapat, baru Cik Amirul explore tentang perkara ini, ataupun waktu zaman belajar, waktu macam sebelum dapat kerjaya ni memang dah ada minat timbul nak dalam belajar kerjaya tentang pollen. Pollen. Sebenarnya menarik soalan tu. Sebenarnya kalau ikutkan dari ijazah sarjana muda, saya memang dah terlibat dalam bidang sains tumbuhan. Kemudian waktu saya buat master, saya masih lagi tak terlibat dengan pollen, tapi masih lagi dalam bahagian pembiakan tumbuhan. Kemudian waktu PhD lah, baru saya betul-betul jatuh cinta kepada bidang ini. Tetapi saya faham kelemahan dalam bidang ini adalah kita tak expose pelajar dari awal lagi. Bila dah masuk dunia pasca siswazah, barulah kita jumpa sebenarnya palinologi ni apa sebenarnya. Itu menyebabkan saya lagi jatuh cinta lah. Dan kalau boleh kita dedahkan kepada awal,
pelajar-pelajar sekarang lagilah kita boleh tarik lagi ramai orang untuk jadi ahli paneologi. Mungkin kita boleh dapat lebih dari 100 betul, daripada 10 orang Saya rasa eksklusif tu sebenarnya kerjanya sebab bawa 10 orang saja dalam negara ni sendiri. Income tak tanya. Nak tanya income silakan. Income lah. Pendapatan kurang. Kalau berkenaan pendapatan ni sebenarnya dia di Malaysia ni kebanyakan ahli paneologi adalah yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan, jadi bergantung pada tangga gaji kerajaan lah. Okey. Faham. Benar buat freelancing tak boleh Gurau. Tapi kita faham ini antara yang membantu begitu banyak industri dalam negara untuk lebih maju lagi. Dan dalam masa beberapa minit yang tinggal ni kita nak tanyalah satu persatu mungkin harapan bagi pekerjaan kerjaya ini, jurusan ini supaya mungkin lebih ramai lagi yang berani untuk menjejakkan kaki. Mungkin boleh mulakan? Ya, seperti saya sebut tadi tak ramai kan, dan 1,000 orang saja yang pegawai actuary di Malaysia. Dan daripada situ adalah lebih kurang dalam 10% ke 12% adalah orang bumi putera kita. Jadi kurang lagi pendedahan ataupun kurang lagi ramai yang berminat untuk mengambil bidang ini, terutama sekali untuk sampai ke peringkat fellow ataupun yang actuary bertauliah tu. Jadi memang susah berjalan tu, tapi jadi saya ingin meminta jugalah kepada pelajar-pelajar seperti yang meminati AdMaths, matematik tambahan. Jika minat dan boleh sanggup meredah kurang disiplin exam yang banyak tu, jadi boleh teruskan. Apa kata-kata harapan untuk mereka? Anda kata kalau mereka macam fail, macam awak sendiri 3 kali kan? Macam mana awak boleh bangkit semula untuk berjaya? Jadi saya punya lebih kurang kepada motivasi. Ialah kepada untuk menaikkan lagi ramai orang-orang kita untuk masuki bidang ini, terutama untuk takaful, untuk menaikkan martabat takaful ataupun insurans di negara Malaysia lah, sebab tak ramai. Jadi walaupun susah, memang dia ada motivasi, dia ada niat tu penting. Nawai itu penting. Kita nak sampai mana kita nak berkhidmat untuk mereka di luar, untuk kepada masyarakat. Jadi kita perlu masuk dalam bidang ini untuk menceburi yang berkaitan risiko-risiko lah. Itu dia, ahli nujum moden. Pastinya satu kejayaan yang sangat berbaloi. Ya, betul. Dan bagi Puan Nur Izzati sendiri, satu harapan untuk, ialah ini satu kerjaya yang membangunkan anak-anak muda untuk memastikan tidak tertinggal dalam sebarang sudut pembelajaran. Harapan untuk ialah semua untuk menaikkan lagi taraf dan juga persiapan anak-anak ini dalam pembelajaran mereka. Saya tunggu juga kalau pengacara nak tanya income kerjaya ni berapa. Boleh. Nak tanya. Selitkan. Actually, matlamat utama sebagai jurubilir berkomputer ni adalah kita memberi khidmat bakti, lebih kepada sumbangan kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan murid-murid pendidikan khas misalnya, ataupun khusus umumnya OKU penglihatan, untuk mengakses untuk membaca, menulis dan menulis. Saya berharap selaku penterjemah Braille, saya berharap agar mungkin satu hari kerjaya ini dapat dikomersialkan ataupun diwujudkan, sebab buat masa ni ianya diwujudkan di peringkat-peringkat NGO seperti dalam persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan yang memberi perkhidmatan sokongan kepada OKU penglihatan. Jadi kita jangan lihat penterjemah tu hanya kepada tulisan Braille sahaja. Dia sebenarnya luas. Dia suatu bidang yang luas. Misalnya kita terjemah daripada visual kepada audio, misalnya kan, di TV3 satu hari nanti nak buat, sebab ada penonton-penonton serta daripada OKU penglihatan. Jadi mereka tidak ketinggalan untuk mendapat maklumat seperti yang sama yang sama seperti penonton-penonton yang lain. Jadi selain itu juga penterjemah boleh dibuat daripada grafik kepada audio dan bercetak kepada audio, dan dia satu bidang yang luas. Saya rasa penterjemah perlu dikaji, diberi satu diangkat. Sebab boleh sama lagi? Kita kesudukan masa, Puan. Sikit je. Okey, jadi saya
yang perlu diperluaskan mungkin dalam industri buku negara, perpustakaan dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu menjadi yang diangkatkan lagi dan secara ringkas Encik Amirul, kami minta maaf masa suntuk, tapi itu harapan untuk beliau ramai lagi pakar palinologi dalam negara kita. Silakan. So, ini harapan saya sendirilah sebab kita sebagai negara yang kaya dengan biodiversity, kita ada lebih daripada beratus-ratus ribu spesies tumbuhan, tapi sayangnya kita masih lagi merujuk data luar negara. Kita kekurangan tenaga kerja untuk sumber database polen di negara kita sendiri, dan macam yang boleh tengok dalam video yang saya kongsikan tadi, bidang ini banyak dipelopori oleh perempuan. Walaupun bidang ini sangat susah, kena meredah bakau, dah lumpur, tapi kita ramai perempuan yang kental di negara kita sebenarnya. Jadi, wow. Okey, baik. Terima kasih Cik Amirul. Okey, terima kasih juga kepada Puan Izzati dan juga Cik Nur Amin. Terima kasih kepada ketiga-tiganya berkongsi kepada kita tentang kerjaya yang jarang untuk kita jumpa sekarang ni, tetapi mempunyai pendapatan yang sungguh lumayan. Betul. Lumayan dalam hati dan juga dalam segala jenis aspek kepuasan kerjaya itu kita aimkan.